tidak mempedulikan penentangan orang-orang kafir. Kerana penentangan mereka itu datangnya daripada sifat sombong mereka. Bukannya kerana kebenaran tidak sampai ke telinga mereka, atau kebenaran tidak sampai dalam pemahaman mereka. Namun kerana sombong mereka, hatta ketika mana mereka melihat tanda-tanda yang terang benderang, yang bukan sekadar yang dapat difikir oleh akal mereka, bukan dapat dilihat oleh mata kasar mereka, namun mereka tetap menolaknya sebagai satu tanda kebesaran Allah kerana kesombongan mereka. Kalau sebelum ini, dalam penafsiran surah At-Tur, dan kita tahu surah ini mengandungi 49 ayat dan kita berada pada ayat terakhirnya. Kalau sebelum ini pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ke-16, dan surah At-Tur menceritakan tentang kepastian berlakunya hari kiamat dan azab yang akan menimpa setiap pada pendustanya. Dan pada ayat yang ke-17 dan 28 kita telah menceritakan bila Allah menyebut balasan orang-orang yang bertakwa dengan pelbagai bentuk nikmat sehinggalah dihimpunkan bersama keluarga mereka pada hari kiamat kelak. Manakala pada ayat yang ke-29 sehingga 34 Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi SAW meneruskan dakwah, meneruskan peringatan walau apapun tipu daya musuh, walau apapun label-label yang diletakkan. Jangan berhenti berdakwah. Dan pada ayat 35 sehingga ayat 43 yang semalam kita tafsirkan tentang bagaimana keesanan Allah bila Allah Ta'ala bertanya kepada orang-orang kafir, apakah mereka tercipta sendiri atau mereka yang menciptakan makhluk atau Allah yang menciptakan mereka. Untuk mereka meyakini bahawa Allah lah segala-galanya dalam penciptaan. Kemudian pada ayat yang ke-44 sehingga 49 yang kita bacakan pada malam ini, bila dah jelas keingkaran orang kafir kerana kesombongan, hatta kalau mereka melihat tanda-tanda yang terang nyata yang dilihat oleh mata kepala mereka, mereka tetap menafikannya, kebenaran. Dia sifat sombong mereka. Bagaimana kita tahu kalau orang sombong? Walaupun kita cakap itu betul, dan mereka dapat mengetahui itu betul dengan akal mereka, dengan panca indera mereka, tapi sombong akan menyebabkan mereka kata tak betul. Maka itulah watak sombong manusia. Kerana itu bila Nabi SAW menyebut tentang golongan yang tak masuk syurga, yang ada perasaan sombong, walau sikit. Ketika mana Rasulullah ditanya tentang siapa yang sombong, maka jawab Nabi SAW, batarul haq, yang menolak kebenaran. Wa ghamtum bin nas, dan menghina manusia. Menolak kebenaran itu sombong. Bukanlah sombong kerana pakai baju cantik, baju berjenama, kereta mewah. Itu bukan tanda sombong. Bukanlah sombong rumah besar. Bukan. Sombong itu boleh ditolak kebenaran, walau rumah dia kecil. Atau kalaupun dia homeless, tak ada rumah, tapi ditolak kebenaran, itu sombong. Maka sombong tidak dinilai dengan apa yang ada di tangannya, tapi apa yang ada di hati dia. Maka orang sombong ini suka mendapat hidayah, bukan tempatnya dalam neraka. Balasan kepada kesombongan. Ayat yang ke-44, bila Allah berfirman, wa in yarau, sekiranya orang-orang kafir itu, wahai Muhammad, kisfam minas sama, melihat kepingan-kepingan langit yang bakal jatuh kepada mereka, saqitan, jatuh, yaqulu, mereka akan pasti berkata, sahabum markum, itu cuma tompok-tompok awan yang berkumpul. Umpama bila Allah menjelaskan ayat kita bacakan ini, kalau pun orang kafir melihat bala yang terang, bala, mereka tetap akan melihatnya kepada faktor-faktor yang disebut sebagai faktor-faktor yang mereka namakan sebagai bencana alam. Faktor alam, bukannya faktor Tuhan. Tengok banjir, faktor alam. Gempa bumi, faktor alam. Gunung berapi meletus, faktor alam. Orang beriman diajar melihat semuanya itu kemurkaan Allah. Peringatan dari Allah. Amaran dari Allah. Bahkan Allah sebut dalam ayat yang banyak, di antaranya, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى
dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kami pasti akan tunjukkan kepada mereka azab yang kecil di dunia. Maksudnya azab kecil, azab dunia. Sebelum datang kepada mereka azab yang besar. Supaya mereka cepat kembali, bertaubat, kembali pada Allah. Dan kisah tentang anak-anak seorang lelaki yang pemurah, yang punya kebun yang dikenali sebagai Ashab Al-Jannah, empunya kebun. Yang mana ayahnya, waktu mana kebun-kebunnya berbuah, dipanggilnya fakir miskin untuk mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian barulah dijual hasilnya. Sehingga ayahnya mati dan diwarisi oleh anak-anaknya. Manakala anak-anaknya tidak mau berfikiran seperti ayah mereka. Bukan kata mereka, kalau kita beri fakir miskin, macam mana kita nak untung? Kita nak bagi keuntungan sesama kita. Akhirnya mereka berpakat dan berniat tak akan beri pada fakir miskin. Pada malam harinya kebun mereka terbakar. Keesokan hari bila mereka pergi, kebun mereka terbakar. Mereka menyangka mereka tersesat jalan, rupanya kebun dah terbakar. Tak ada. Oleh kerana mereka ini mempunyai jiwa keinsafan, lalu mereka menyatakan bahawa kita telah menzalimi diri kita. Terbakar ni amaran Allah pada kita. Dan Allah menyebut kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Demikian hukum di dunia dan hukuman di akhirat lebih besar. Lalu anak-anak lelaki ini pun bertaubat pada Allah, lalu Allah menggantikannya kebun lebih baik. Artinya dia cepat lihat, ini sebab niat jahat kita. Sebab itu terbakar kebun. Itu orang beriman. Orang-orang kafir dilihat apa pun? Dilihat tsunami. Oh, itu faktor biasalah. Dilihat berlakunya gempa bumi yang dahsyat. Itu faktor biasa. Dan ayat yang lain Allah berfirman, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama' fazallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Bila mana mereka melihat mukjizat pula, mereka kata ini sihir. Mereka tak kata mukjizat. Hatta bila dibuka kepada mereka pintu langit, untuk mereka naik ke atasnya, naik ke langit, pasti mereka berkata, kita telah diperdayakan oleh pandangan-pandangan kita, ini semuanya sihir. Mereka mencabar Nabi SAW untuk buat itu dan ini. Bila mana Rasulullah SAW melakukan apa yang mereka nak, lalu mereka dengan mudah berkata, ini sihir, ini sihir. Artinya orang kafir yang sombong, yang tengok depan mata pun mereka akan nafikan. Hatta kalau Nabi SAW menurunkan malaikat bersamanya, mereka kata ini sihir. Bila mana mereka lihat bala-bala berlaku, mereka kata itu biasalah, bencana alam. Itu fenomena alam. Itu semua kait dengan alam, bukan dengan Allah. Siapa yang ciptakan alam? Allah. Bukan bila berlaku kiamat pun mereka tak kata itu sebagai satu daripada tanda kebesaran Allah. Itu fenomena alam. Sebab itu kita nak cari alam lain yang tak akan binasa. Mereka tidak melihat alam akhirat yang Allah sebut sesudah binasanya dunia. Mereka nampak planet lain. Duduk sibuk cari planet lain. Mereka terima secara fakta bahawa bumi ini akan hancur. Dengan faktor cuaca, dengan faktor-faktor geografi dan sebagainya. Tapi melahirkan satu kesimpulan yang mereka buat, cari planet lain. Bukannya melihat ada akhirat. Begitu kebodohan mereka. Hatta bila mereka melihat kematian, mereka kata, oh itu kematian biasa, sebagaimana tidur. Mati itu umpama tidur, kata mereka. Bahkan Allah merakamkan kata-kata mereka tentang mati. Wa ma yuhlikuna illa dah. Kami mati kerana perbezaan masa, perubahan masa. Mereka tak menganggap mati itu sebagai satu perjalanan hidup seterusnya. Kerana mereka tak percaya azab kubur, tak percaya kebangkitan semula. Mati-mati. Begitu watak sombong orang kafir. Dan itu kata Allah, kalau mereka melihat kepingan langit jatuh, mereka akan berkata ini fenomena alam. Bukannya tanda kebesaran kami, kekuasaan kami, amaran daripada kami. Kemudian kata Allah, fadharhum, kerana itu wahai Muhammad biarkan mereka. Hatta yulaqu, sehingga mereka benar-benar bertemu. Yaumahumul ladzi fihi yus'aqun, hari di mana mereka akan dibinasakan. Ini hari akhirat. Ni cakap macam-macam, tak nak percaya tak apa. Biarkan mereka. Sehingga mereka bertemu, namanya hari akhirat. Semua kita akan dibangkitkan. Semua kita akan berada di padang mahsyar. Pada hari di mana mereka akan dibinasakan. Yus'aqun, artinya mereka akan terkejut besar. Apa yang mereka tolak, mereka nafikan, akhirnya berlaku depan mata mereka.
Lalu Allah menempelak mereka. Apakah ini kamu kata sihir? Yang dulu kamu kata. Apakah ini kamu kata pembohongan? Apakah ini kamu kata Nabi-Nabi bawa cerita-cerita dongeng? Bila disebut tentang kebangkitan semula. Inilah hari yang kamu dahulu dustakan. Kemudian kata Allah Ta'ala. Yauma la yughni anhum. Hari di mana? Ini hari kiamat kelak. Tidak akan memberi manfaat dan membantu mereka. Kaiduhum syai'a. Apapun tipu daya mereka. Dulu mereka berhujah itu dan ini. Mereka buat perancangan itu dan ini. Ini hari kiamat. Tidak berguna lagi segala perancangan mereka. Segala pembohongan mereka. Walahum yunsarun. Dan mereka tidak akan dapat mana-mana pertolongan. Kemudian kata Allah. Wa inna lilladzina zalamu. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu. Azaban. Mereka akan dikenakan azab. Duna dharik. Selain daripada azab yang Allah cerita akhirat kelak. Artinya orang kafir ni dia ada dua azab yang akan kena mereka, kepada mereka. Pertama, azab di dunia. Yang kedua, azab di akhirat. Azab di dunia bila mana ditimpa kepada mereka segala musibah. Mereka tidak pernah berharapkan Allah sehingga mereka menjadi orang yang putus asa. Kerana mereka tidak pernah mendapat pahala dengan ujian yang Allah kenakan pada mereka. Mereka menambahkan rasa putus asa mereka. Menambahkan rasa jauh mereka kepada Allah. Sedangkan orang beriman, bila turunnya ujian Allah, bertambah pahala mereka, diampunkan dosa mereka, maka dekat mereka dengan Allah. Dan kemuncak ujian di dunia ialah kematian. Bila datang kematian pada orang kafir, inilah permulaan azab yang paling besar di dunia. Manakala orang beriman, bila datang kematian kepada mereka, ini adalah pintu gerbang kegembiraan mereka. Yang disebut oleh Nabi SAW, bila matinya orang beriman, kata baginda SAW, mustarih, dia berehat. Tetapi orang-orang kafir, mustarahun anhu, makhluk lain berehat daripada dia. Orang beriman, bila mati, dia berehat. Orang kafir, bila mati, makhluk lain berehat daripadanya. Kerana tidak ada orang kafir berada atas muka bumi ini yang mengingkari perintah Allah, melainkan dilaknat oleh seluruh makhluk Allah. Kerana dia orang yang paling murka. Disebut dalam satu asar. Bumi berkata kepada orang kafir, kamu orang paling sombong berjalan atas muka bumi. Kami menolak kebenaran. Kelak kamu akan tahu apa yang akan kulakukan waktu kamu masuk berada di bawah aku. Dalam perutku. Bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Manakala bumi berkata kepada orang beriman, kamulah orang yang paling dikasihi oleh Allah yang berjalan atas muka bumi. Kelak kamu akan tahu bagaimana sambutanku padamu. Bila mana kamu datang. Artinya bila datang orang beriman, dilapangkan kubur seluas-luasnya. Bila datang orang kafir, maka dia himpit sesempit-sempitnya sehingga berselisih tulang rusuknya. Maka ini azab yang akan mereka kena di dunia sebelum datang azab yang lebih besar. Kemudian kata Allah, walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tak tahu. Yang dimaksudkan tidak tahu, yang tidak mau menerima kebenaran ini. Kalau beritahu pun tak nak tahu. Menganggap macam tak tahu. Jadi seperti kita ajar budak yang bodoh. Dia ajar benda tu maklum tapi dia tetap tak faham. Kerana dia bukanlah orang yang boleh menerima apa yang nak disampaikan. Kemudian kata Allah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Wahai Muhammad, sabarlah dengan sunnatullah Ta'ala dalam memberi tempoh kehancuran mereka. Kerana Allah Ta'ala tak hancurkan terus orang kafir, orang yang ingkar. Allah beri tempoh. Itu sunnatullah. Sunnatullah, mana-mana yang jahat, mana-mana yang mengingkari perintah Allah, tidak dibinasakan terus. Sejahat mana pun dia. Itu yang berlaku pada kaum Nabi Nuh. Jahat berapa tahun? 950 tahun lepas tu dimusnahkan. Itu yang berlaku kepada kaum Ad, kaum Samud. Dia beri tempoh sampai ke puncak. Itu yang berlaku pada Firaun. Beratus tahun dia menindas Bani Israel. Lama sebelum dimusnahkan. Dan itu yang berlaku kepada Namrus. Itu yang berlaku kepada semua orang jahat atas dunia ini. Sehingga Allah meletakkan satu apa dia sebut sebagai sunnatullah. Sebab itu kata Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbik. Wahai Muhammad, sabarlah. Dengan hukum Tuhanmu. Apa maksud hukum Tuhanmu? Yakni sunnah Tuhanmu. Tidak terus membinasakan orang-orang yang sombong ini. Orang-orang kafir Allah tak binasakan terus. Supaya orang beriman terus berjuang menentang mereka. Supaya orang beriman terus mendapat pahala kan bersabar dengan kejahatan mereka. Umpama kita lihat Yahudi.
Kejahatan yang terselah. Kejahatan yang hari ini tak boleh digambarkan oleh mana-mana dunia. Cara mereka merampas tanah, mengambil rumah, merampas harta orang Palestin. Cara mereka menghina orang Palestin. Cara mereka mengazab orang Palestin, memenjarakan orang Palestin. Maka dia antara penjara terburuk di dunia. Mereka sumbak semua. Geng-geng hak asasi pun tak boleh masuk. Kenapa dibiarkan Yahudi dengan kezalimannya? Setiap kali dia menyerang, membunuh. Semua dunia seperti mendiamkan diri. Tak cakap apa. Seperti mereka ni kepala besar atau besar kepala. Tetapi Allah memberi tempoh. Akan sampai waktu. Sampai waktu supaya orang Islam bersabar. Dan melihat apa yang Allah sebut tentang kebenaran kejahatan orang Yahudi yang telah membunuh Nabi-Nabi. Setakat bunuh orang Palestin itu biasa. Nabi pun dibunuh. Tanpa ditakut kepada kemurkaan Allah. Kerana akan sampai masanya Yahudi akan dibinasakan. Sebagaimana disebut dalam hadis Nabi SAW. La taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat. Sehingga orang Islamlah yang membunuh seluruh orang Yahudi. Orang Islam yang akan bunuh. Kalau sekiranya Fir'aun dibinasakan kerana zalimnya kepada orang Yahudi. Bani Israel. Dibinasakan semuanya. Dengan tenteranya. Manakala orang Yahudi dibinasakan kerana mereka menzalimi orang Islam. Mereka akan dibinasakan semuanya. Kalau Fir'aun bala tenteranya habis sehingga tak ada apa. Demikian juga Yahudi akan tak ada apa-apa lagi. Yang akan tinggal. Dimusnahkan oleh orang beriman. Tapi kena sabar dengan hukum Allah. Kena sabar dengan tempoh yang Allah tetapkan. Tempohnya ada. Orang beriman semua kena sabar. Tak boleh kenapalah kita tak menang sekarang lawan Yahudi. Kan kita pakai doa angkat Kaabah biar terlingkup negara kita. Itu sunnatullah. Tak boleh. Tak akan berlaku sehingga waktunya. Kan kita pergi Mekah setiap tahun. Kita dengar Imam Mekah pun baca doa. Biar Palestin dibebaskan. Kenapa tak dibebaskan? Daripada tahun 48 kita berdoa. Sehinggalah sekarang tahun 2023. Kawasan mereka makin luas. Daripada 25% sehingga hari ini melebihi 83%. Orang Palestin makin tersepit kawasan mereka. Tanah-tanah mereka makin tersepit. Kebun-kebun mereka dibinasakan. Itu yang dibuat oleh orang Yahudi. Kenapa kita dah doa? Di surau, di masjid, solat ajak. Ni kalau ikut orang kampung kita, solat ajak dah pecah perut. Tak pecah perut lagi buat-buat Yahudi ni. Dah solat ajak banyak ni. Kat Murtazah itu. Di sini Allah jawab persoalan orang-orang yang zalim. Wasbil li hukmi rabbik. Bersabar dengan peraturan Tuhanmu. Kerana mereka akan pasti binasa waktu tempohnya. Akan binasa mereka. Fa innaka bi'ayunina. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sentiasa dalam pemeliharaan kami. Wasabbih. Kerana itu bertasbihlah. Bihamdi rabbik. Dengan memuji Tuhanmu. Hina takum. Ketika mana kamu berdiri. Allah ajar kita. Dalam tempoh menunggu. Sabar melihat kehancuran orang-orang yang menentang perintah Allah. Orang-orang yang menzalimi orang Islam. Kita bukan tunggu saja macam tunggu bas tu. Tunggu sambil bertasbih. Tunggu sambil berzikir. Tunggu sambil taat pada Allah. Kita bila kena musibah, Allah tak ajar kita tunggu termenung bawah tangga. Jadi macam orang gila. Termenung kita sambil kita bertasbih memuji Allah. Berzikir. Ke mana kita berdiri. Wasabbih bihamdi rabbika hina takum. Wa minal lail. Dan di tengah malam. Fasabbihu, maka bertasbih pada Allah, yakni qiyamul lail. Wa idbaran nujum, dan ketika mana subuh. Ini ketika mana kita berdiri di tengah malam dan ketika mana waktu qiyamul lail. Baik, berhubung dengan tasbih. Di mana bila Allah Taala memerintahkan supaya orang beriman ini sentiasa bertasbih. Ketika mana berdiri. Maksud berdiri di sini kata ulama sebagaimana yang dikenali sebagai tasbih kafarah. Bila kita berada duduk satu majlis, and then kita berdiri nak tinggalkannya, maka sunat kita membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Itu paling ringkasnya. Ataupun subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ataupun disebut oleh Imam Ad-Dhahak satu riwayat. Bacaan doa tasbih waktu mana kita berdiri, bangun. Kita duduk sembang bercakap, kemudian kita nak bersurai, bangun. Kita membaca subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka.
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu berkata dengan doa ini ketika mana pembukaan solat, sebelum start solat. Umar Al-Khattab bertasbih dengan tasbih ini. Dalam hadis yang lain disebut Nabi SAW mengajar kepada kita bertasbih ketika mana berada di tengah malam. Dalam hadisnya Nabi kata, "Man ta'ara minal layl faqal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah thumma qala rabbighfirli aw qala thumma da'a ustujiba lahu fa in azama fatawaddu'a summa shalla qubilat salatuhu." Maksudnya, siapa yang terkejut tengah malam, ta'ara terkejut tengah malam, tiba-tiba, maka dia pun berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang esa tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, bagi Allah segala kekuasaan, bagi Allah segala kepujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu, subhanallah, maha suci Allah, walhamdulillah, segala puji bagi Allah, wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, Allahu akbar, Allah maha besar, wala haula, tiada daya, wala quwwata, tiada kekuatan, illa billah, melainkan datangnya daripada Allah. Kemudian dia berdoa, ya Allah ampunkan dosaku, nescaya Allah ampunkan dosa dia. Atau dia berdoa dengan mana-mana doa, melainkan Allah mustajabkan doanya. Kemudian kalau sekiranya dia bangun dan dia berwuduk dan solat, maka Allah akan terima solatnya. Jadi kalau kita terkejut di tengah malam, kita ada cara qiyamul lail paling ringkas. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian doa, ya Allah ampunkan dosaku. Atau doa apa benda pun, mudahkan urusanku esok hari. Melainkan Allah mustajabkan. Tapi kalau dia kuat lagi, dia bangun, dia ambil wudu, dia solat, maka Allah terima solat daripada malam. Ini kelebihan bertasbih tengah malam pula. Dia tasbih bangun. Waktu kita siang hari, kita duduk dalam satu majlis, kita dah habis kerja, dah habis satu urusan dunia, maka bangun untuk kita bertasbih dengan tasbih kafarah. Yang kedua, bila terkejut tengah malam, maka tasbih dengan tasbih ini. Dalam hadis yang lain disebut tentang tasbih ini, daripada Abi Barzah Al-Aslami katanya, adalah Nabi SAW berkata pada akhir umurnya, ketika mana bangun dalam mana-mana majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini yang saya sebut tasbih kafaratul majlis. Rasulullah pada akhir umur baginda, Nabi bangun mana-mana tempat yang Nabi duduk, melainkan baginda sama-sama berdoa dengan doa ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Dan ayat yang menyebut wa minal laili, dan pada waktu malam, fasabbihu, hendaklah kamu bertasbih pada Allah, wa idbaran nujum, dan ketika mana tenggelamnya bintang-bintang. Maksudnya ialah, sebutlah Allah. Ambillah sebahagian malam untuk qiyamul lail. Ambil sebahagian malam untuk qiyamul lail, untuk dapatkan kekuatan. Selain daripada solat maghrib, solat isyak dan solat 2 rakaat sebelum subuh. Setengah ulama kata perkataan wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum merujuk pada 3 solat, maghrib, isyak dan juga 2 rakaat sebelum subuh, atau dipanggil qabliyah subuh. Dan setengah ulama menyatakan ia memberi maksud bangun qiyamul lail, bangun qiyam. Sebab bangun qiyamul lail ini, di antara kelebihan yang pernah kita sebut, memberi kekuatan dengan tekanan kehidupan. Contoh, manusia mana tak ada tekanan hidup? Jangan pernah kita melihat manusia dengan pandangan palsu. Dia mengatakan, oh dia pun tak ada tekanan hidup. Semua orang ada tekanan hidup. Yang ada anak ada tekanan hidup. Yang ada suami ada tekanan hidup. Yang tak ada suami pun sama. Yang ada kawan, yang tak ada kawan. Yang kaya, yang tak ada harta. Cerita tekanan hidup ini cerita manusia. Kalau namanya manusia, maka ada tekanan hidup. Walaupun kita kata saya cuba nak bebaskan tekanan hidup. Atau bebas tekanan hidup. Seperti tuan-tuan macam nak masuk kubur. Tapi inilah hidup.
Hidup dia ada tekanan. Pelajar-pelajar dia ada tekanan dia. Nak baca buku sekian-sekian. Yang bekerja ada tekanan dia. Mesti ada tekanan. Kerana manusia ni memang hidup dengan tekanan dia. Supaya apa? Supaya dia berhubung dengan Tuhan. Supaya dia nampak bantuan Allah, pertolongan Allah. Supaya dia tak terputus daripada memohon pada Allah. Tuan-tuan sepanjang tuan-tuan hidup 40, 50, 60 tahun ni. Bila tak ada tekanan ni? Kadang nak balik kampung ada tekanan. Balik kampung tekanan. Ada tekanan dia, jalan jam ada tekanannya. Ni setiap kali berlaku perubahan politik ada tekanan. Rasa tekanan dia. Walaupun belum berlaku tekanan tu rasa. Ini fitrah. Kerana itu Allah hadiahkan kepada hamba-Nya dengan bangun malam. Orang yang bangun malam. Dan Nabi SAW. Para ulama kaji, sebagaimana disebut oleh almarhum Syekh Mutawalla Sya'rawi. Apakah kekuatan yang dimiliki oleh Nabi SAW sehingga baginda mampu menghadapi tekanan yang kuat. Tentang tekanan dakwah Rasulullah kuat. Cuba tuan-tuan seorang pergi dakwah orang masuk Islam. Rasa tak tekanan dia? Pergi cakap sekali. Kita tak pernah buat pun. Rasulullah setiap hari itu yang baginda buat. Kepada orang Mekah yang kafir yang sembah berhala, ajak masuk Islam setiap hari. Pagi, petang, tengah hari. Tuan-tuan bayangkan tekanan untuk ubah manusia. Kita nak ubah budak bodoh je cerdik pun rasa tertekan. Rasa nak berhenti cikgu. Macam tu. Ini kan nak ubah kepercayaan yang sudah pun membatu dalam hati dia. Keras. Rasulullah berdakwah, apakah kekuatan Nabi SAW? Maka jawab para ulama, antara kekuatan Rasulullah sehingga pada permulaan Islam, Allah wajibkan, apa dia? Qiyamul Lail. Rasulullah SAW diwajibkan untuk bangun malam. Untuk apa? Untuk absorb segala tekanan hidup. Tekanan dakwah. Kita hari ni kalau tak qiyam, maka tekanan tu macam akan terus menjadi bebanan kita sampai bila-bila. Sebab tu ambillah sebahagian malam untuk kita qiyam. Terutama pada umur yang saya katakan kita mula hilang orang-orang yang kita sayang. Termasuk umur 60, ramai orang yang kita sayang dah hilang. Adik-beradik, kakak, abang, pak saudara, tok. Hilang satu persatu. Suami, isteri hilang-hilang. Tekanan makin tinggi. Semua orang yang kita sayang dah tak ada depan mata kita. Semua tak ada. Kita bukan sekadar dengar, kita tengok. Kita lalui. Tekanan tu tinggi. Maka supaya kita terus berhubung dengan Allah. Orang yang hilang itu sebenarnya tidak hilang dengan kita. Kalau kita kenal Allah. Tak hilang. Tapi mereka menunggu kita pada satu tempat yang kita juga akan kembali pada mereka. Maka kita sebut, kita akan berhimpun bersama mereka. Datang rasa ketenangan. Kerana itu bila Bilal bin Rabah, detik kematiannya. Lalu isterinya berkata, "Wah huznah, aduhai sedihnya kehilangan suamiku." Maka Bilal bin Rabah berkata, "Wah tarbah, aduhai gembiranya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa sahbah." Kerana esok aku akan bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat aku. Bila waktu sakit nak mati, dia kata gembiranya aku kerana esok tak lama lagi akan bertemu dengan Rasulullah dan sahabatku. Lihat bagaimana tekanan tadi berubah menjadi kegembiraan. Bila ada hubungan dengan Allah. Manusia bila cuba putuskan hubungan dengan Allah, tekanan tu akan makin tinggi. Makin dia tua, sekian umur, makin tekanan kuat. Tapi kalau dia membiasakan dirinya bangun malam, melainkan Allah Ta'ala akan hilangkan tekanan tersebut. Kerana itu Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maka hendaklah kamu sebahagian malam itu kamu bertahajud sebagai satu ibadat sunat. Tak wajib, sunat. Sebagai satu ibadat sunat. Semoga Allah membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Semoga Allah Ta'ala akan bangkit kamu di tempat yang terpuji, tempat yang mulia. Maksud tempat terpuji ini bukan sekadar kedudukan yang tinggi di akhirat kelak. Bahkan maksudnya juga ialah supaya kamu sentiasa disayangi oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Contoh bila seorang tu disayangi oleh Allah, maka Allah lapangkan dada dia. Dia melihat masalah-masalah itu satu perkara yang biasa. Tapi bila seorang itu dimurkai oleh Allah, Allah jadikan masalah itu sebesar-besar masalah dia lihat. Masalah kecil je tapi nampak besar. Akhirnya dia pun terbeban dengan masalah yang besar. Kerana Allah bila seorang itu didekatkan, Allah dekatkan dia dengannya, Allah jadikan sebesar-besar masalah, kecil masalah. Tak ada sebab kita fikir nak jumpa dengan Allah ni. Jadi kecil. Tapi kalau kita jauh dari Allah, sekecil-kecil masalah jadi besar. Jadi besar akhirnya menekan diri kita. Benar kata Allah dalam Al-Quran, "Wa man a'rada an dzikri
fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling daripada perintahku, akan kujadikan kehidupannya sempit. Kata ulama, kehidupannya sempit, dengan setiap masalah dia jadi sempit. Sikit masalah sempit. Tuan-tuan, kita katakan, kita hidup kat dunia ni memang masalah ada setiap hari. Kita lapar tu masalah. Tak boleh tidur tu pun masalah. Anak-anak tak balik tu masalah. Semua masalah ni. Dan ini saya kata kita hadapi setiap hari. Akan ada. Tak yang tu, yang ni. Tapi bila kita dekat dengan Allah, Allah jadikan masalah itu kecil. Dia boleh masuk dalam kehidupan kita tanpa menjejaskannya. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, masalah tu kecil, dia jadi besar. Sehingga kita tak boleh masuk dalam masalah tersebut. Melainkan kita akan binasa. Itu datang tekanan itu, tekanan ini. Akhirnya bunuh diri. Yang saya dah sebut, penyakit yang paling teruk melanda muka bumi ini, penyakit tekanan. Ad-darat, stres. Kecil mani jantung tu, itu nombor berapa? Yang atas sekali tekanan. Tekanan tu nombor satu penyakit. Sehingga datang putus asa. Sehingga datang bunuh diri. Sehingga datang bunuh orang lain. Semuanya berlaku kerana tekanan. Tetapi Allah Ta'ala beri obat rawatan yang paling berkesan. Yang saya sebut orang paling kuat tekanan dalam dunia ni Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah tunjuk apa penyelesaian yang Rasulullah buat. Tuan-tuan bayangkan semua anak Rasulullah wafat waktu baginda masih hidup. Melainkan Fatimah. Dan Rasulullah lahir, ayah dah mati. Baru sekejap menikmati kasih sayang ibu, ibu pula meninggal. Baru sekejap merasakan kasih sayang atuk pula meninggal. Kemudian puak saudara pula meninggal. Rasulullah melalui apa yang tak pernah dilalui oleh mana-mana orang. Bayangkan anak-anaknya semuanya wafat. Anak lelaki dia wafat. Tiga-tiga wafat. Anak perempuannya juga semua. Tinggal Fatimah je. Yang meninggal selepas 2 bulan Rasulullah meninggal. Bayangkan kesedihan Nabi SAW. Dengan dakwah, dengan tekanan dakwah, kena baling batu. Dia tak pernah kena baling batu. Kena halau, dipermainkan oleh budak-budak, oleh orang gila. Sepanjang tempoh itu. Tetapi kenapa Rasulullah kuat? Ya, kita kata dia Nabi dan Rasul. Tentang Nabi dan Rasul dia bukan dia tinggalkan perkataan umum Nabi dan Rasul. Melainkan apa akhlak Rasulullah. Rasul tunjuk. Sebab itu Allah suruh kita ikut Rasulullah. Sebab ada benda yang ditinggalkan. Bukan kerana dia Rasul tu. Apa yang ditinggalkan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh tauladan kamu. Artinya ada benda yang Rasulullah buat untuk kita buat. Apa dia? Qiyamul lail. Itu yang Rasulullah tak tinggal waktu Nabi menetap atau Rasulullah bermusafir. Atau Nabi musafir, Nabi solat atas kenderaan atau unta solat. Buat juga. Kenapa? Orang yang tahu kelebihan tak mungkin tinggal kelebihan tersebut. Tapi orang tak tahu kelebihan, maka dia tak pernah rasa rugi meninggalkannya. Sebab dia tak tahu kelebihan. Akhirnya belenggu-belenggu yang datang dia tak mampu melepaskan dirinya. Apatah lagi menolong orang melepaskan diri daripada masalah tersebut. Wallahu mustawab. Assalamualaikum.